Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang ada Imam, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Amran Penada, semoga dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita kira malam ni tu diawalkanlah kuliah yang sepatutnya pada hari Sabtu depan ya. Tapi dalam Sabtu depan tu nasib baik Akhi Khairuddin maklumkan ada pesta buku. Jadi saya pun terlepas pandang. Jadi saya kena duduk sepanjang masalah hari Sabtu sampai ke Ahad malam, saya kena berkampung di sana ya. Baik, tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ni kita cuba lihat beberapa perkara yang boleh merosakkan salat ataupun juga perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat ya. Baik, merosakkan itu artinya boleh membatalkan salat. Jadi bermula dengan kita lihat kepada ulasan dalam mazhab Syafi'i secara khusus, dan juga kita akan lihat kepada mazhab yang lain untuk memudahkan lagi kehidupan kita insya-Allah. Ala kullin, ulama menyatakan apabila hilang satu syarat seperti taharah, kebersihan ataupun menutup aurat dan seumpamanya, maka batallah salat kita. Itu asas dia ya. Bila hilang syarat, maka salat kita batal. Contohnya, orang salat tanpa wuduk, maka salat itu batal. Itu pasti. Orang yang salat tanpa menutup aurat, batal salatnya, itu pasti ya. Baik. Cuma sekarang ni kita nak tengok kepada ulasan-ulasan ulama' secara lebih mendalam lagi. Okey, kita mulakan dengan, mungkin kita ada sebutkan sebelum ini, dan saya rasa memang ada sebut pun, tapi ada beberapa perkara yang mungkin kita akan berulang supaya menambahkan ingatan kita terhadap poin yang telah kita bincangkan ya. Pertamanya ialah membersihkan diri daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Itu merupakan syarat sah salat. Namun apabila kita tiada kemampuan untuk membersihkan diri daripada hadas, artinya kita tak mampu menggunakan air atas faktor-faktor tertentu, ataupun juga kita tidak mampu menggunakan tanah untuk tayammum, maka dalam bab ini, kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, yang paling sahih wujubus salah ala hasbi halihi wal i'adah. Dalam pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang tidak mampu berwuduk ataupun mandi wajib, juga tidak mampu tayammum, dia wajib salat ya. Dia wajib salat apabila masuk waktu. Namun dalam masa yang sama, dia juga wajib mengulangi semula salat tersebut apabila dia sudah taharah. Jadi salat wajib, tapi mengulangi salat pun wajib. Itu merupakan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Namun ada lagi 3 pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, ataupun pandangan-pandangan ulama lain masih ada dalam 3 ataupun 4 pandangan. Yang mana sebagai contoh, kalau menurut mazhab Ahmad, Malik, solat itu dianggap sebagai sah ya. Solat itu sebagai sah dan tidak perlu diulang semula. Okey, saya ulang balik. Kalau orang tu dia tak mampu bersihkan diri daripada hadas, kerana mungkin dia tak boleh guna air ataupun tak boleh tayammum, maka dia wajib solat, tapi wajib ulang balik solat tersebut. Itu pandangan terkuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada ulama Syafi'i yang lain, termasuklah Imam Ahmad dan juga Imam Malik, menyatakan salat itu sah dan tidak perlu diulang semula ya. Sebagai contoh, orang yang sakit, dia tak mampu guna air, dia tak mampu tayammum, maka salatnya sah, tidak perlu diulang semula. Ataupun orang yang dalam perjalanan, yang mana dia menghadapi situasi tak dapat berwuduk dan tak dapat tayammum, maka dia wajib salat dan salat itu dianggap sebagai sah. Dalil untuk menyatakan salat itu sah dan tidak perlu diulang semula ialah
ayat terakhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah Ta'ala tidak bebankan kita lebih daripada kemampuan kita. Dan yang kedua ialah dalilnya wattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah itu semampu yang kita boleh. Jadi salat setakat mana mampu, haji pun setakat mana yang mampu, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Okey, itu satu perkara ya. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, contoh yang kedua ialah kalau kita masuk dalam solat dalam keadaan kita yakin bahawa kita bersih, tapi dalam tengah solat itu barulah kita pun sedar bahawasanya kita belum berwuduk lagi. Masa awal solat tu kita rasa kita memang ambil wuduk dah, tapi tengah-tengah solat barulah kita sedar bahawa kita belum berwuduk. Sama ada solat itu solat Jumaat yang agak kritikal ya, kalau kita berada di tengah ataupun apa-apa solat, maka solat itu secara automatik batal dan kita mesti berhenti daripada solat. Kerana kita jelas, kita memang yakin kita belum berwuduk. Sama juga kalau kita dah habis solat. Kita dah habis solat, kita pun fikir balik. Mungkin dah sejam berlalu, kita fikir balik, oh rupanya betul lah kita belum berwuduk sebelum mengerjakan solat tadi. Maka solat itu wajib diulang semula. Kerana jelas kita mampu berwuduk, cuma kita terlupa untuk berwuduk. Ya, maka kita wajib mengulangi semula solat tersebut meskipun telah berlalu beberapa hari. Kita duduk rasa syak tapi kita tak layan. Tapi masuk hari ketiga kita memang confident lah, memang kita tak ambil wuduk, maka wajib kita mengulangi semula solat tersebut. Maka cara yang paling selamat ialah kalau ragu berhenti terus. Ataupun kalau ragu kita dah habis solat, kita ragu ada wuduk ataupun tidak ada wuduk, kaedahnya ialah kita dianggap tidak ada wuduk. Itu kaedah dia ya. Kerana asalnya kita ni memang tidak ada wuduk, itu asalnya. Okey, asal kita ni tak ada wuduk. Maka bila kita confuse ada wuduk ataupun tidak ada dan 50-50, kita tak dapat memastikan mana satu yang lebih kuat, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak berwuduk dan kita wajib mengulangi semula salat tersebut ya. Dia kadang-kadang begini, macam saya sendiri, asal mandi je saya akan ambil wuduk. Jadi kita tak ada isu lah pergi salat tanpa mengambil wuduk lagi, kerana habis mandi je ambil wuduk, mandi je ambil wuduk. Tapi kalaulah satu masa nanti saya keliru, saya ambil wuduk ataupun tidak selepas mandi tadi, dan kita keliru tu 50-50, maka kita wajib mengambil wuduk semula meskipun ada kemungkinan kita memang sudah berwuduk. Bila kita keliru je, kita kena ambil kira belum ambil wuduk. Baik, itu contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga ialah bagaimana kalau orang itu tidak mampu membersihkan diri daripada najis ya. Sama ada dia tidak ada air untuk membersihkan diri daripada najis, ataupun apa-apalah keadaannya tuan-tuan sekalian. Atau seperti contoh orang yang dia dalam perjalanan, kemudiannya dia buang air kecil dan tanpa disangka-sangka terkena sedikit seluar dia. Itu boleh bersih. Apa-apalah tuan-tuan sekalian najis tu kan, tapi dia tak mampu untuk membersihkan najis tersebut. Maka dalam bab ini pun wajib dia salat dan wajib dia ulang semula salat tersebut menurut mazhab Syafi'i. Dan saya kira al-ahwat, walaupun ada ulama kata okey, tak ada masalah pun, tapi dalam kes sebegini ada masa kita kena ambil langkah yang berhati-hati. Langkah yang berhati-hati ialah ulang balik semula salat tersebut. Itu pada pandangan sebahagian ulama. Tapi sebahagian ulama yang lain kata kalau kita memang tak mampu untuk membersihkan diri daripada najis, sedangkan kita ni nak salat dalam keadaan bersih, maka salat itu dikira sebagai sah dan tidak perlu diulang semula ya. Baik. Bagaimana pula kalau kita terlupa? Okey, kalau kita terlupa ataupun kalau kita tak tahu, habis solat barulah anak kita ataupun kawan kita bagi tahu ada najis di belakang baju kita, ya, dia nampak. Sedangkan kita tak tahu benda tu, ataupun kita terlupa kita bernajis. Kita terlupa nak salin kain sarung. Jadi apa hukum solat orang yang terlupa ataupun orang yang jahil tadi?
Menurut mazhab Syafi'i pun wajib dia ulang semula solat tersebut. Tetapi bagi sebahagian ulama yang lain menyatakan tidak perlu diulang semula solat tersebut kerana dia terlupa. Jadi orang terlupa ini diberikan kemaafan sekiranya telah tamat solat. Tapi kalau dia berlaku dalam solat, wajib dia berhenti segera dan salin semula pakaian tersebut. Jadi ala kullinya dia ada dua pandangan juga tuan-tuan sekalian. Ada yang kata wajib solat tapi wajib ulang. Ada yang kata wajib solat dan tidak perlu diulang semula. Maka kalau ikut mazhab Maliki, standard Maliki dia akan kata macam ni. Wajib solat tapi kalau ada masa masih belum tamat dan kita masih boleh berwuduk, kita masih boleh bersihkan diri, maka wajib kita ulang semula. Tapi kalau dah habis, waktu itu telah berakhir, maka kita diberikan kemaafan. Jadi Maliki ni dia ambil tengah-tengah. Contohnya, kita salat dalam keadaan bernajis. Kita tak sedar pun bernajis. Selesai solat zuhur, pukul 5 petang, pukul 4.30 petang, 4.30 belum masuk 4.45 petang, kita pun nak pergi solat asar. Masa itulah baru anak kita tegur. Baju abah tu macam ada kotor sikit. Bila kita tengok memang najis pun. Sedangkan kita pakai baju tersebut ketika solat zuhur tadi. Jadi kemungkinan kita telah memakai baju yang bernajis masa solatul zuhur. Jadi kalau ikut Maliki, kalau waktu zuhur dah habis dan masuk asar dah, maka solat zuhur tadi diberikan kemaafan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikira sah dan tidak perlu diulang semula. Maliki dia style dia bagi gitulah. Kalau dah habis waktu, tak apa dimaafkan. Jadi itu langkah yang agak sederhana tuan-tuan sekalian. Baik. Contoh kes yang lain, tak apa kalau tak ingat satu-satu pun tak apa ya. Yang penting kita tahu dia punya konsep dia. Okey. Contoh yang lain ialah bagaimana kalau seseorang itu solat dalam keadaan tak tahu di mana arah kiblat. Dia pun memandai-mandai arah kiblat, tengok-tengok arah kiblat dia salah sebagai contoh. Jadi adakah apa hukum solatnya? Maka dalam bab ini ada 4 pandangan ulama yang mana keempat-empat mazhab berbeza pendapatnya. Kalau kita lihat dalam mazhab Hanafi sebagai contoh. Okey. Ini kita cerita kita masuk dalam satu kawasan taman baru, kita baru pindah. Jadi bila kita pindah tu, kita pun nak solat tu kita tak tahu mana arah kiblat. Kita pun tak pandai. Yang orang kata istiwa azam tu dah lepas dah, akan berlaku lagi ya. Kemudian kita pun tak pandai guna kompas, kita pun mandai-mandailah tengok matahari ke arah mana, kita pun solatlah menghadap ke arah tersebut ya. Okey, sorry. Ini memang tak pandai. Itu memang memandai-mandai sungguhlah ni. Kita pun mandai-mandai ini ikut kiblat. Dan kalau arah kiblat itu salah, maka solat itu batal. Itu Hanafi ya. Kalau kita memandai-mandai tanpa ada asas ilmu, kita kata inilah arah kiblat, tengok-tengok salah, maka solat kita dianggap batal. Tapi kalau kita telah berusaha, kita tanya jiran sebelah, jiran pun kata ke arah ni, kita pun guna handset tengok kompas tu, pun kata ke arah ni juga, kita pun solat. Rupa-rupanya jiran tersilap bagi direction secara tepat. Dia tunjuk dah tapi dia tunjuk macam tu je. Kita pun diingat macam tu je lah. Dan rupanya apps yang kita guna dalam handset tu pula tidak valid. Kita kena guna apps yang lain sepatutnya. Maka kalau kita dah usaha tanya orang sebelah, kita dah guna apps cuma tersilap itu diberikan kemaafan walaupun kiblatnya tersalah. Yang penting kita usaha. Yang penting kita tengok dulu arah matahari di mana. Kita tanya dulu orang sebelah. Kita guna kemudahan yang ada. Sini dah arah kiblat. Tiba-tiba salah rupa-rupanya. Kita yang tak pandai tengok matahari dengan betul. Kita yang menggunakan apps yang tersilap. Tapi diberikan kemaafan menurut mazhab Hanafi. Saya kira mazhab Hanafi dalam bab ini bagi saya agak baik yang boleh diamalkan insya-Allah. Kalau mazhab Syafi'i, tak kiralah kita ni memandai-mandai ke, kita memang dah tanya orang jiran ke, kita memang dah guna apa sekalipun, kalau arah kiblat salah, maka solat wajib diulang semula secara mutlak. Itu mazhab Syafi'i. Jadi dalam kes kiblah ni boleh dikatakan mazhab Syafi'i yang paling ketat dalam 4 mazhab. Kalau tersalah sama ada memang dah ijtihad ataupun tidak ijtihad, maka solatnya batal, wajib diulang semula. Sedangkan Hanafi dia beza. Orang yang berusaha dengan orang yang ikut dan je. Okay. Kalau mazhab Maliki sama dengan kaedah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita solat dengan ijtihad, kita solat, kita rasa inilah arah kiblat,
tengok-tengok salah. Kalau waktu masih ada, contohnya kita tersilap tu waktu zuhur, dan kita menyedari kesilapan tu pada pukul 3.40, maka kita wajib mengulang semula salat tersebut. Tapi kalau waktu telah habis, dah masuk waktu asar, dah pukul 5 petang dah, baru kita tahu bahawa kiblat tadi tersalah, maka kita diberikan kemaafan. Jadi itu Maliki pun agak sederhana, kerana dia bagi ruang lah, kalau sedar dalam waktu, kena qada, kalau dah lepas, maka diberikan kemaafan. Manakala Hambali dalam kes ini, mereka membezakan antara orang yang bermusafir dengan orang yang bermukim. Jadi kalau kita yang bermusafir, maka diberikan kemaafan. Yang penting kita dah usaha dah, dan kita tersilap arah kiblat, diberikan kemaafan. Tapi bagi orang yang bermukim, tak boleh. Ya. Bagi orang bermukim, mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i. Sama ada kita dah guna apps, ataupun dah tanya orang, ataupun kita memandai-mandai, atau kita guna matahari, kalau tersalah, maka wajib kita ulang semula salat tersebut. Jadi sama mazhab Hambali dalam kes orang bermukim dengan mazhab Syafi'i. Tapi bagi orang yang musafir, dia ada keringanan. Saya kira wallahualam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin kita boleh ambil kira mazhab Hanafi itu sebagai mazhab pendapat yang agak kuat. Yang penting kita berusaha mencari mana arah kiblat. Namun dalam masa yang sama, kalau kita tersilap dan masih ada waktu, maka sebaik-baiknya kita ulang semula salat tersebut. Amalan sebagai beramal dengan mazhab Maliki. Jadi itu langkah dia. Ya. Bagaimana pula kalau arah kiblat tu tersalah sikit je? Sepatutnya lurus macam ni. Tapi ada orang kan dia sengit sikit. Setengah orang tu dia mungkin faktor badan kot. Ada imam di kampung saya pun, beliaulah imam, beliaulah Bilal. Dua-dua dia tak ada orang dah. Jadi dia sebab faktor badan dia, saya tengok dia macam sengit sikit arah kiblat dia. Dia bukan tak sedar benda tu. Saya rasa memang dia sedar benda tu. Tapi setiap kali solatnya nampak dia sengit. Okey. Jadi sengit itu satunya kita insya-Allah kerana faktor badan dia yang dia tak mampu nak lurus sebagaimana orang lain, dan yang keduanya ialah kalau sengit sedikit diberikan kemaafan. Yang penting dia masih lagi dalam 3 degree. 3 degree itu apa kiraannya secara teknikal saya tak pandailah. Tapi artinya kalau tersengit sikit, jumhur ulama semua menyatakan diberikan kemaafan. Dan kalau ikut Malaysia letak Malaysia ke mana? Rasanya betul dah Malaysia letak asalkan tidak lari lebih daripada 3 degree. Jadi sengit sikit tu tak perlulah kita nak marah-marah apa ni solat sengit kiblat, tak apa, sah. Cuma paling baik buat betul-betul ya. Ikut betul-betul apa yang telah digariskan. Okey. Seterusnya, kalau kita berijtihad, ini isu solat sebelum masuk waktu, dan kita pun solat sebelum masuk waktu. Kita duk rasa zuhur ni pukul 1.10 ni. Kita 1.10 Allahu Akbar terus kat rumah. Sebab kononnya kita ni nak cepat ni, kejar masa, ada urusan kerja. 1.10 kita terus takbir. Tengok-tengok zuhur pukul 1 berapa sekarang ya? 1.14. Okey, kita pergi lajak sikit. 1.13. Kita sangka 1.13. Maka kita pun takbir Allahu Akbar, takbir je. Duduk baca Fatihah, habis Fatihah, dengar suara azan. Di situ bila dengar suara azan tu, macam mana tu? Adakah solat tadi dikira ataupun batal? Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia begini. Kalau azan je kedengaran masa kita tengah solat, kedengaran azan, kalau kita mula ragu dan confused, lebih baik kita berhenti. Bukan lebih baiklah, semacam wajib kita berhenti. Tapi kalau tengah solat, bunyi azan dan kita tak terkesan pun dengan suara azan, kita tetap yakin, confident bahawasanya kita memang solat pada waktunya. Cuma azan yang terlambat mungkin kerana nak baiki pembesar suara ke, ataupun bila terlambat datang pada hari itu. Maka kalau kita memang yakin, tidak ada masalah. Tapi apa maksud yakin? Yakin ialah sesuatu yang terbukti, bukannya sesuatu yang memandai-mandai. Kalau memandai, betul ni aku yakin ni zuhur satu suku. Tapi dia tak buka pun handset, tengok pukul berapa, dia tak tengok pun takwim, dia tak cek pun betul-betul jam di masjid pukul berapa, dia ikut dan dia je, aku yakin 1.13 dah zuhur dah. Padahal 1.14 baru zuhur. Jadi bila dia solat awal daripada waktu walaupun seminit,
maka solatnya batal, ya. Kerana solat ini kata Allah Azza wa Jal, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat mestilah dikerjakan pada waktunya. Ada waktu dia. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau benda tu benda yang boleh kita tolak ansur, bertimbang rasa, maka boleh kita tolak ansur. Tapi tolak ansur pun mesti ada syarat dia. Tak boleh ikut dan je. Contohnya kita katakan, bilakah masuknya waktu zuhur? Okey, confirm. Zuhur masuk apabila tergelincir matahari. Sekarang ni 1.14 minit tengah hari. Tapi bila pula masuk waktu solat Jumaat? Okey. Bila bincang tentang bilakah masuk waktu solat Jumaat, maka ada khilaf kalangan ulama'. Kebanyakan ulama' menyatakan waktu solat Jumaat masuk dan berakhirnya sama dengan waktu zuhur. Ini pandangan jumhur ulama'. Kalau zuhur masuk 1.14, maka Jumaat masuk pukul 1.14. Kalau zuhur tamat dalam pukul 4.38, maka Jumaat pun tamat pada pukul 4.38. Maka boleh tak kalau kita solat Jumaat pukul 3 kerana ada sesuatu yang tak dapat dielakkan? Ya, boleh kita solat Jumaat pada pukul 3 sekiranya ada perkara yang tidak dapat dielakkan seperti berlakunya musibah, kemalangan ataupun kebakaran di kawasan tersebut yang mana seluruh penduduk kampung kena berusaha selamatkan rumah itu, maka boleh kalau dilajakkan solat Jumaat. Tapi tuan-tuan sekalian, bagaimana pula kalau orang yang bekerja di luar negara yang mana waktu lunch hour-nya ialah sejam lebih awal sebelum Jumaat. Jadi pukul 1, pukul 12 sampai pukul 1 tu dah habis waktu untuk lunch hour-nya. Maka dalam kes luar negara, ialah negara tu kena tengok jam pukul berapa dah. Saya buat contoh 12.1 tu untuk bagi kita faham situasi di Malaysia. Maka menurut mazhab Hanbali, dibenarkan solat Jumaat sejam lebih awal daripada waktu zuhur. Jadi, kalaulah solat Jumaat pada pukul 12.30, ikut kaedah mazhab Hanbali, tadi isu lah benda tu. Tidak dipanggil solat sebelum masuk waktu. Kerana waktu Jumaat menurut mereka boleh masuk lebih awal. Cuma yang terbaik, solat apabila masuknya waktu zuhur. Itu yang terbaik. Boleh tak lebih awal? Ya, boleh kalau lebih awal. Ya, Allah A'lam. Kita buka perbincangan terus lah. Ada apa-apa isu tuan-tuan? Silakan. Ustaz, kalau tengah solat subuh kan, boleh tidur kan? Macam mana kalau tengah solat subuh tertidur? Tertidur sekejap tak apa. Dia terlelap je. Itu dimaafkan. Dia jangan tertidur tak sedar je. Jadi kalau terlelap, tak apa. Kalau kita sujud sejadah kan, Mm-mm. kita bangun, angkat takbir, Mm-mm. baru rukun kan? Oh, itu dah ada isu. Ada orang yang turun sujud tilawah, dia takbir, dia angkat tangan kan? Takbir tu takbir lah, cuma dia angkat tangan. Allahu Akbar, dia turun. Kemudiannya bila dia naik, dia duduk pula istirahat. Sedangkan tak ada duduk istirahat kan? Dia duduk istirahat. Dia bangun dari sujud, duduk sekejap. Barulah dia berdiri. Dan bila berdiri, Allahu Akbar, dia angkat tangan sekali lagi. Jadi adakah ia dianggap sebagai menambah rukun? Maka kita katakan, satunya, mengangkat tangan itu sendiri pun bukan rukun. Ya, rasanya tak ada kot mana-mana mazhab yang menyatakan mengangkat tangan ialah rukun. Yang rukun ialah takbiratul ihram tu. Itu yang rukun. Maka bila kita mengangkat tangan, ia tidak dianggap sebagai menambah rukun. Kerana angkat tangan itu sendiri bukan rukun. Yang keduanya ialah, kalau ikut ulasan dalam mazhab Syafi'i, dan saya yakin mazhab lain pun consider dalam bab ini, sesuatu perbuatan yang sedikit, yang kecil. Macam duduk istirahat tu kecil je, sekejap je. Dan perbuatan mengangkat tangan pun kecil je. Maka ia perbuatan yang dimaafkan. Termasuklah orang yang mengangkat tangan setiap kali bangun daripada sujud. Bangun sujud je, Allahu Akbar, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, semua dah angkat. Sedangkan tidak ada seorang pun ulama yang mencadangkan, tidak ada seorang ke? Boleh dikatakan tidak ada pun ulama yang menyatakan mesti mengangkat tangan apabila bangun daripada sujud. Artinya bila dia angkat tangan, semacam dia menambah perbuatan. Tapi kerana perbuatan itu sedikit, maka dimaafkan. Maka tak ada masalah lah, solatnya sah. Baik. Jadi ulama dia benda-benda kecil macam tu tak apalah.
banyak lagi benda besar. Gitulah ceritanya. Benda-benda kecil macam tu kita halal. Benda yang tidak ada kaitan dengan syarat, tak ada kaitan dengan rukun, maka halal, tak apa. Baik. Ada yang lain? Ha. Sebelum terakhir, makmum biasa dia akan cuba nak sebut lama. Ha. Berapa lama dia boleh sebut? Lagi imam tak tahiyat. Okey. Kalau kita nak bincang daripada sudut hukum, lama mana pun boleh. Maknanya sampailah imam innaka hamidum majid baru dia bangun pun boleh. Kalau nak bincang daripada sudut hukum. Tapi kalau kita nak bincang daripada sudut sunnah, maka tak bolehlah. Kerana sunnahnya ialah fa iza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, kita takbir, ya. Ataupun kemudiannya wa iza raka'a farka'u, bila imam rukuk kita rukuk, wa iza rafa'a farfa'u, bila imam bangun kita pun bangun. Okey, jadi semua itu mesti diguna pakai. Kita mesti mengikut imam kerana innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam ni dijadikan untuk diikuti. Maka bila imam bagi arahan, kita kena ikut arahan tu imam tu. Maka tidak digalakkan untuk sujud lama. Kalau nama sikit tak apalah. Ada sikit je doa nak baca. Jadi imam dah bangun, kita terlewat sikit je. Itu tak apa lagi. Tapi janganlah terlambat sangat. Hatta jangan terlambat sampaikan imam dah baca rangkap yang pertama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dah masuk rangkap kedua tu, kita tak bangun lagi. Jadi itu kurang cantik. Kalau kita ambil sikit tu tak apa. Ya. Dan saya juga baca perbahasan dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau imam dah bagi salam, boleh tak kita nak memanjangkan lagi duduk tasyahud akhir? Okey, kita bincang daripada dua aspek. Satu hukum, satu sunnah. Daripada sudut hukum, kita dah terpisah dengan imam. Kerana imam dah bagi salam, maka selesailah tugas kita mengikut imam tadi. Justru kalau orang tu dia nak terus berdoa lagi masa tasyahud akhir, hatta dia nak berdoa sampai 3 minit, 5 minit, 10 minit, tak ada isu dah. Kerana dia sudah terpisah daripada imam. Jadi 10 minit kemudian baru dia bagi salam. Imam dah nak habis zikir dah, dia baru bagi salam. Okey, fine. Daripada sudut hukum, sah salatnya. Tapi daripada sudut sunnatun Nabi SAW, adakah perbuatan itu elok? Jawabnya tak elok. Jadi lebih baik lepas imam bagi salam, kita pun kalaulah imam tu terlalu laju, kita habiskan cepat-cepat, kita baca doa yang ringkas, kita bagi salam. Itu langkah yang terbaik. Memang ada pun imam yang laju. Kadang-kadang kita baru je baca asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, belum baca selawat lagi. Tak baca lagi selawat Ibrahimiyah. Imam dah bagi salam dah. Jadi nak tak nak kita pun kena cepat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagi salam. Dan pasti kita tak puas. Kalau kita tak puas, kita tampun dengan salat sunat kemudiannya. Kalau tak ada salat ba'diyah, kita tampun dengan salat sunat yang akan datang. Ya, Allah alam. Kalau terlalu laju, Din, saya ada baca pandangan ulama kata berpisah ialah imam yang terlalu laju. Tapi saya pun tak tahu definisi terlalu laju tu macam mana nak sebut. Saya pernah mengikut seorang imam Arab yang kita memang jemput dia untuk beliau untuk bentang satu ilmu lah. Satu ketika, saya tak nak sebut di mana. Kemudian beliau jadi imam salat zuhur, saya berada di belakang beliau masa salat zuhur tu. Kelajuannya Allah saja yang tahu. Saya kena baca Fatihah tu habis-habis laju. 1-2 nafas je. Sambung dan laju. Tak boleh potong. Kita baru iyyaka na'budu, dia dah rokok. Jadi saya ikut je lah. Sebab dia syekh yang kita jemput tu. Tapi lepas saya taubat tak nak dah. Letih kita. Allah Allah. Sini. Contoh masbuk. Imam dah rukuk. Dah lepas tu mau sampai. Kita dikira satu rakaat tu je. Okey, kalau kita sempat rukuk bersama dengan imam, menurut jumhur ulama dikira sebagai satu rakaat. Cuma ada sebahagian ulama seperti siapa ya dalam mazhab Syafi'i, ada ulama dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang besar ialah Imam Bukhari sendiri dan juga Al-Mubarakfuri. Mubarakfuri ni ulama India yang mensyarahkan Jami' Tirmizi. Mereka berpendapat sesiapa yang sempat rukuk bersama dengan imam, macam saya tadi sempat rukuk bersama imam solat maghrib, maka tidak dikira rakaat tersebut. Tidak dikira menurut sebahagian ulama. Tapi jumhur ulama kata dikira.
dikira satu rakaat, dikira rakaat tersebut. Tapi dikira tu macam mana? Okey, dikira tu ialah apabila kita betul-betul dapat rukuk dengan imam. Mana kita ni Allahu Akbar takbiratul ihram tu wajib. Kita pun turun, bila kita turun tu kita sempat tamakninah dengan imam. Sampai je subhana rabbiyal azim. Sorry. Kita turun je, imam belum lagi angkat, maka dikira dapat. Tapi masa kita turun dan imam naik, maka tidak dikira dapat. Macam saya ni pun saya kena hati-hati. Saya nak masuk awal, saya tak nak ketinggalan satu rakaat dengan imam. Itu pahala kita. Maka bila saya turun tu, saya pastikan imam tak bangun lagi. Tapi kalau masa saya turun, saya dengar dan saya terlihat. Kita boleh lihat imam kan? Saya terdengar atau saya lihat imam dah bangun, maka rakaat tersebut tidak dikira. Allah Alam. So, kalau kita nak cepat tu bukan kerana kita malas tambah rakaat. Tapi sebab kita nak pahala banyak, dapat dari awal. Maka kita ambil kadar minimum rukuk pun okey dah. Yakni, bila kita turun rukuk, tangan kita sampai ke lutut. Badan kita tu mungkin turun macam ni baru, tak macam ni lagi. Tapi tangan kita dah sampai ke rukuk, ke lutut. Maka ia sudah dikira sebagai minimum rukuk. Allah Alam. Walaupun tak baca ni Fatihah. Walaupun tak baca subhana rabbiyal azim. Tak baca Fatihah. Ya, walaupun tak baca Fatihah, walaupun tak baca subhana rabbiyal azim. Tetap dikira satu. Kalau kita masuk, Ajak. so kita masuk rakaat yang pertama tu kita lah kan. Perlu tak kita baca Fatihah ke dengan Okey. Itu aja macam ni. najis. Okey. Okey. Nasib baik Haji tanya soalan macam tu. Baru saya perasan satu benda yang lain pula ya. Okey, macam ni. Soalan Din dulu. Kalau kita masbuk, adakah perlu kita membaca doa iftitah? Jadi masbuk tu kena tengok masbuk solat apa. Jadi solat ni terbahagi pada dua, solat bacaan kuat jahriyah, solat bacaan perlahan. Kalau solat bacaan perlahan seperti zuhur dan juga asar, maka elakkan daripada membaca doa iftitah. Kerana khawatir tengah kita baca iftitah, tiba-tiba imam rukuk. Kalau ikut mazhab Syafi'i itu dianggap problem dah tu. Kita nak rukuk tak boleh, kita nak teruskan pun tak boleh. Dia jadi konflik di situ sebenarnya. Jadi elakkan dalam kes solat sirriyah. Kecuali kita tahu imam baru je takbir. Kita terlambat tu imam baru je takbir. Kita tahu. Bolehlah kita baca iftitah yang pendek. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Terus baca Fatihah. Tapi kalau kita masbuk itu dalam solat jahriyah, kita masuk imam dah baca ihdinas siratal mustaqim. Kita bukan masbuk ni, kita terlambat. Ini kes terlambat je, bukan masbuk ya. Kita masuk terlambat sikit. Imam dah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh tak kita baca doa iftitah? Okey, maka ada sebahagian ulama kata boleh, ada sebahagian ulama kata tak payah baca. Kita fokus bacaan dengan bacaan imam. Allah A'lam. Dalam kes Haji sebut tadi, kita tahu pakaian kita tak bersih. Tapi sekarang ni kita dalam perjalanan balik ke rumah dengan harapan nak salin baju, nak mandi, nak salat dengan sempurna. Kereta pula rosak. Jadi macam mana dengan salat maghrib kita ni? Bukan sahaja baju bernajis, kita pun mungkin tidak ada air untuk berwuduk. Ataupun mungkin kita sendiri itu pun tak bersih badan kita kan. Maka dalam bab ini, langkah yang selamat, kasih banyak Tuan Haji atas soalan ini, ialah kita niat sahaja untuk jamak takhir. Jadi itu langkah yang selamatlah. Sebab kalau benda tu berlaku dalam solat asar, kita wajib solat. Kalau dalam solat asar, kita wajib solat. Tapi kerana ia berlaku dalam solat yang boleh jamak seperti maghrib, maka saya cadangkan untuk kita jamak sahaja solat tersebut. Selesai dulu, balik rumah, pukul 9 baru kita boleh solat. Maka mulakan maghrib 3 rakaat, kemudiannya isyak 4 rakaat. Allah A'lam. Okey. Terima kasih banyak Tuan Haji. Jazakumullah khairah. Yang musafir tu hanya qasar memang untuk musafir. Solat yang pendek. Dari 4 jadi 2. Itu memang hanya untuk musafir. Tapi dalam kes jamak, ia boleh dalam pelbagai sebab.
walaupun bukan musafir. Contohnya mazhab Syafi'i membenarkan jamak bagi orang yang hujan terlampau lebat. Tapi di Malaysia ni dia tengok hujan yang macam mana. Hujan yang bahaya, panggil apa, banjir kilat sebagai contoh, ya. Ataupun contohnya orang yang kerja di Kuala Lumpur, dia terperangkap di pejabat dan banjir hujan lebat ni. Okey, jadi macam mana dalam keadaan kalut ni, maka di pejabat tu ada surau. Maka boleh ketua surau tu kata ginilah, kita hari ni saya sebagai ketua surau buat keputusan kita kena jamak salat. Kita salat maghrib 3, isyak 4. Kenapa? Kerana lepas ni kita duduk kalut dah ni. Kita nak tahu, nak bincang macam mana cara nak balik. Kemungkinan lepas ni blackout ke apa benda, kita tak tahu. Maka kita boleh jamak salat terus. Tapi yang boleh bagi keputusan jamak ialah pemegang kuasa masjid atau surau. Seperti pengerusi dan juga imam, AJK, mereka yang boleh bagi kuasa. Jadi mazhab Syafi'i pun dia ada beberapa benda Tuan Haji yang boleh kita jamak. Dan sebahagian ulama Syafi'i pun membenarkan jamak bagi orang yang sakit. Mazhab Hanbali paling luas dalam bab jamak, orang yang terlampau sibuk, ataupun dalam kes tadi kita tersepit, baju kita tak bersih, kita sendiri tak bersih, maka boleh kita jamak salat tersebut. Allah Alam. Termasuk jam. Wajib solat. Ya, maknanya kita contohnya tu Haji berlaku 6 petang kan. 6 petang kita tak nak buat apa dah. Maka wajib kita solat asar dan terpulang pada tu Haji nak pegang yang mana satu. Kalau tu Haji nak pegang pendapat paling kuat mazhab Syafi'i, wajib ulang balik solat tersebut. Tapi kalau Imam Nawawi sendiri termasuk mazhab Hanbali, mereka menyatakan tidak wajib diulang semula solat itu. Solat itu dikira sah. Allah Allah. Boleh tayamum. Boleh tayamum. Okey, dikira zuhur ataupun tidak. Kalau kita tengah, macam mana lah boleh terlambat zuhur hari tu laluk lah tu, makan ubat laluk, pening kepala apa, ataupun sakit perut yang bersangatan. Saya pun pernah tengok tu, isteri saya sakit perut sebelum asar sampai ke maghrib. Non-stop masuk toilet, muntah, buang air besar, muntah. Jadi terlepas asar. Memang terlepas. Nak suruh solat macam mana? Memang tak boleh nak solat dalam tempoh tu. Okey, sekarang ni orang tu dia memang sakit perut apa, pukul 4.30 baru dia okey. Pas setengah tu dia lega, dia pun bersiap-siap nak solat. Dan bila dia takbir je solat zuhur, tiba-tiba je bunyi azan asar. Adakah ia dikira sebagai nak teruskan solat ataupun tidak? Jawapannya ialah teruskan solat. Cuma kalau mengikut jumhur ulama, kalau tak sempat satu rakaat, maka solat itu automatik dikira qada. Tak perlu niat pun, tak perlu tekan niat. Cuma automatik dikira qada, artinya kuranglah pahala sikit. Tapi mazhab Hanafi kata tak apa. Asalkan sempat takbir je. Bagi mazhab Hanafi, Allahu Akbar, tengah baca Fatihah, bunyi azan asar. Maka dikira solat itu secara tunai. Tapi jumhur ulama kata tak. Ia dikira sebagai qada. Tapi kalau kita selesai daripada rakaat pertama, bangun rakaat yang kedua, baru bunyi azan asar, maka solat itu dikira tunai menurut majoriti ulama. Wallahualam. Kalau tasyahud awal tak wajib baca tasyahud selawat pada Nabi. Bahkan dalam tasyahud akhir pun sebahagian ulama tidak mewajibkan selawat pada Nabi dalam tasyahudil akhir. Lantaran hadis dalam Bukhari pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar selawat tu hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi selamatnya kita bacalah mazhab Syafi'i kata wajib rukun selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad paling kurang dalam tasyahud akhir. Tapi dalam tasyahud awal tidak. Jadi sebab itu kalau kadang-kadang imam laju kan, kita baru je asyhadu an la ilaha illallah, imam dah bangun, kita pun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus bangun bersama dengan imam tanpa perlu membaca selawat. Tapi paling baik bacalah selawat. Baik. Oh, mungkin ada. Mungkin. Saya rasa Wahbah Zaili pun kata sujud sahwi ikut. Siapa yang tak sempat
selawat dalam tasyahud pertama tu. Jadi biasalah tu dia ada pandangan-pandangan tu. Saya tahu benda tu, saya maklum benda tu, tapi saya kira tidak ada, dia bukan satu benda rukun pun. Cuma dia ambil kira benda tu sebagai sunat hai'ah kot. Sunat hai'ah kena sujud sahwu. Allah alam. Baik. Satu lagi contoh saya dalam lori on the way nak balik rumah lah. Waktu tu waktu asar nak habis asar lah. Okey. Sampai di rumah mandi-mandi nak dekat maghrib. Saya solat sebelum asar. maghrib. Asar boleh. Oh, adakah maksudnya waktu tu dibolehkan tak? Sedikit lagi nak waktu maghrib. Memang wajib solat asar pada waktu tu. Sebab itu pun ada hadis Nabi sebutkan, siapa yang sempat solat asar satu rakaat, maka dia dikira rakaat tersebut kan. Sebab saya dengar waktu haram. Waktu haram. Okey. Waktu haram tu ialah waktu haram solat sunat, bukannya solat fardu. Okey, jadi kalau kita saja nak solat benda-benda yang lain, tak boleh, itu waktu haram. Iaitu waktu matahari terbit, waktu matahari tegak atas kepala dan waktu matahari terbenam. Tapi kalaulah namanya solat asar, maka wajib kita solat pada masa tersebut. Kalau belum kita solat, itulah. Allah. Rasanya waktu haram ni yang ketat sikit, mazhab Hanafi kot yang ketat. Tak bagi. Kena tunggu maghrib gitu. Tapi dalam qiyas asar rasanya mazhab Hanafi pun mewajibkan solat pada waktu asar sebelum maghrib. Allah Allah. Takut saya silap ya. Okey. Kalau tak ada, saya nak tutup dengan satu benda. Ada baru-baru ni saya pun tak ingat dah kongsi belum benda ni sebelum ni, tapi ada satu video kawan saya tunjuk, imam Masjid Haram ke imam masjid mana, bukan Masjid Haram, Masjid Nabi ke masjid mana, dia baru je takbir dan lepas tu dia berhenti, dia kata tunggu sekejap dalam bahasa Arab lah. Okey, tunggu sekejap, dia pun pergi keluar dan video tu berhenti di situ je. Kemungkinan dia keluar dari imam tu untuk mengambil wuduk, mungkin dia tak ambil wuduk lagi. Jadi sebenarnya bolehkah begitu imam berhenti solat dan apa tindakan makmum yang berada di belakang, ya? Maka dalam bab ini sebenarnya satu kesilapan yang berlaku ialah apabila imam tersilap dan imam meminta makmum pun berhenti. Contohnya pernah berlaku tak tuan-tuan sekalian? Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah berlaku tak macam tu? Pernah Din? Pernah Din? Sini taklah, di tempat-tempat lain. Itu cerita lain. Yang ni dia tersilap niat. Jadi Allahu Akbar. Semula. Allahu Akbar. Makmum ramai pun berhenti semula solat. Pernah berlaku macam tu? Tak pernah Pernah, Tuan Haji pernah. Sebab saya pernah tanya orang ke, semua kata tak pernah. Wah, hebatnya solat. Saya baik kali dah berlaku rasanya sekolah menengah dulu. Baik kali dah imam tersilap takbir. Termasuk ustaz-ustaz kita pun. Allahu Akbar. Allahu Akbar balik. Jadi kita ni ramai batal lah. Dah imam macam tu kita pun berhenti. Imam takbir balik, kita pun takbir balik. Jadi sebenarnya adakah tindakan imam meminta makmum berhenti tadi, adakah tindakan yang betul? Ataupun biarkan sahaja makmum salat. Jadi dalam bab ini ialah, ini pun dalam mazhab Syafi'i ya. Rasanya ulasan daripada Al-Khatib Syarbini menyatakan makmum tidak boleh mendahului imam dalam bab takbiratul ihram. Dalam bab yang lain kalau tak sengaja tak apa. Makmum terbangun awal masa tasyahud akhir. Sebab dengar Allahu Akbar, budak rupanya takbir. Dia pun Allahu Akbar bangun, alamak semua sujud. Dia nak sujud balik tu, sepatutnya dia sujud balik. Tapi bila nak sujud balik imam dah bangun. Maka diberikan kemaafan. Tapi makmum tidak boleh mendahului imam dalam kes takbiratul ihram. Tak boleh. Jadi sengaja ke tak sengaja ke, takbiratul ihram tu dianggap sebagai batal. Dia kena ulang balik. Kecuali kata ulama, dalam kes imam dah takbiratul ihram, makmum pun takbiratul ihram, tiba-tiba imam membatalkan solat tersebut kerana tersilap ataupun kerana terlupa ambil wuduk, maka makmum dianggap boleh mendahului imam. Maka dalam kes tadi contohnya imam
Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Semula. Allahu Akbar. Makmum tak perlu semula pun. Makmum kekal sahaja. Kekal sahaja dan bila imam masuk, teruslah bersama dengan imam. Ia dimaafkan. Kerana kita tidak boleh menghentikan salat tanpa sebab yang dibenarkan. Sama juga dalam kes tadi. Contohnya, imam, bukan dah imam lah. Na'udzubillah, pening kita nanti kan. Imam terlupa ambil wuduk. Contohnya, dah takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah aku tak ambil wuduk lagi rupa-rupanya. Maka boleh imam kata, okey tunggu sekejap. Ataupun kalau Nabi dulu, Nabi terbiano, tunggu sekejap. Maka imam boleh berlari untuk ambil wuduk. Atau pemain wuduk di situ je lah. Tengoklah macam mana pun cara paling mudah. Maka makmum paling baik tunggu dan jangan lantik orang lain menjadi imam. Kecuali imam sendiri yang melantik orang lain. Kalau imam lantik orang lain, tu tanda imam sakit perut tu. Dia kata apa dah tu. Tapi kalau imam sekadar ambil wuduk je, imam jangan lantik orang lain. Imam lari, ambil wuduk, kembali semula. Maka dalam tempoh tu bolehlah makmum berzikir. Baca doa iftitah dulu, dah tak tahu doa iftitah habis dah baca. Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Sampai imam masuk. Barulah kembali bersama dengan imam. Itu kaedah dia. Jadi benda itu memang dibenarkan. Kerana ada kes pada zaman Nabi SAW. Nabi dah mula takbir. Okey, tapi dia ada dua pendapat ulama lah. Nabi takbir, Nabi nak salat, kemudian Nabi kata anim kusu. Kamu semua tunggu sekejap. Bukan. An makanakum. Kamu tunggu sekejap. Nabi balik mandi wajib lagi. Tapi sekejap lah, bukan lama ya. Kemudian Nabi patah balik, Nabi pun salat. Ada ulama kata Nabi tak mula salat lagi, Nabi baru nak salat. Baru nak salat, Nabi ingat belum mandi wajib. Nabi kata tunggu sekejap lah. Nabi balik. Tapi ada ulama kata memang Nabi dah takbir dah. Allahu Akbar. Makmum pun Allahu Akbar. Nabi kata tunggu sekejap. Jadi mereka menunggu dalam keadaan telah memulakan takbir. Okey, apa pun ceritanya, sama ada Nabi dah mula takbir ke, Nabi tak mula takbir lagi ke, itu cerita lain. Ceritanya memang ulama setuju. Boleh imam berhenti sekejap untuk mengambil wuduk. Hatta walaupun perkara itu berlaku dalam rakaat yang kedua, ketiga sekalipun. Jadi contohlah berlaku rakaat yang kedua contohnya. Salat asar. Imam terbatal wuduk. Jadi imam kata tunggu sekejap. Imam ambil wuduk, imam patah balik. Maka kita pun follow lah imam. Tapi bila dah masuk rakaat yang akhir, barulah berlakunya perpisahan dengan imam. Dan di situlah kita akan lihat rekod di Malaysia. Imam terlewat 2 rakaat daripada makmum. Selama ni semuanya makmum lewat 2 rakaat. Kali ni imam terlewat 2 rakaat daripada makmum. Ya, nak macam mana? Dan kalau makmum tu warak, dia nak tunggu imam, dia semangat setia kawan di lain macam, imam tu mertua dia, ataupun bakal mertua dia, dia tunggu lah. Tahiyat akhir bersama dengan imam. Tunggu baca doa panjang-panjang, sampailah imam tahiyat akhir, dia bagi salam bersama dengan imam. Itu yang paling baik. Tapi kalau dia kata tak tahan, aku lama-lama tunggu, dia boleh berpisah terus daripada imam dan bagi salam. Allah alam. Jadi itulah solatnya. Solat ni yang benda akhirnya ialah An-nas aduwwum bima juhil. Manusia akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Bila dengar benda macam ni, mengarut betul ilmu ni. Padahal itu ilmu yang dibincangkan oleh ulama, hanya mengarut kalangan orang yang jahil. Bagi orang berilmu, ya, perkara itu perkara yang biasa. Allah alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.